Kita dapat memahami kehendak Tuhan dengan mudah dalam memilih Daud sebagai raja yang direkodkan dalam buku 1 Samuel bab 17. Mari kita lihat bab 17 ayat 12 bersama. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Abang-abangnya pergi berperang, tetapi Daud masih muda dan nampaknya tidak dapat pergi berperang. Oleh itu, dia menjalankan tugas dan menjaga domba. Suatu hari, bapaknya Isai meminta dia untuk membawa sesuatu kepada abangnya. Apabila dia tiba di medan perang, dia melihat Goliat, seorang jenderal orang Filistin yang menghina Israel dan menghujat Tuhan berulang kali. Namun, semua orang Israel yang mendengar ini berasa takut dengan Goliat. Menggeletar ketakutan tanpa seorang pun berani menghadapi atau berfikir untuk mengalahkan Goliat. Raja Saul, seorang pahlawan veteran pun gemetar, tidak berani melawan Goliat. Dan Eliab, Abinadab dan Syama saudara-saudara Daud juga semua gemetar. Daud yang mungkin lemah secara fizikal, tetapi paling kuat hatinya, melangkah ke depan. Saya telah menggembalakan domba ayah saya. Apabila singa atau beruang datang menerkam seekor domba daripada kawanannya, saya mengejarnya, menyerangnya dan melepaskan domba itu daripada mulutnya. Maka orang Filistin yang tidak bersunat ini pun akan menjadi seperti seekor daripada mereka, kerana dia telah mencemooh tentera Tuhan yang hidup. Akhirnya pertempuran antara Daud dan Goliat jenderal Filistin berlaku. Engkau datang dengan senjata yang kelihatan, tetapi sebagai utusan Tuhan, aku melawan engkau dalam nama Tuhan semesta alam dengan kekuatan yang tidak kelihatan. Lalu Daud dan Goliat saling bertempur. Akhirnya, pahlawan hebat Goliat dijatuhkan oleh tangan Daud. Satu perkara yang dapat kita pertimbangkan di sini, ialah semua orang ini juga mempercayai Tuhan. Saul dan para perwira yang di bawahnya mempercayai Tuhan. Selain itu, ada ramai pegawai berani yang boleh dianggap sebagai veteran kerana mereka sering menyertai peperangan. Sudah tentu, abang-abang Daud juga terlibat. Apabila kita melihat bab ini, kita mungkin tertanya-tanya, mengapakah Tuhan memilih Daud yang kelihatan paling lemah di mata manusia? Apakah kriteria Tuhan untuk memilih orang? Apakah yang Dia lihat? Tuhan melihat hati Daud yang dapat melakukan hal ini serta-merta. Oleh itu, pada zaman ini juga, berharap bahawa Anda mempunyai iman yang lebih besar dalam Tuhan di alam iman yang gaib. Daripada fokus pada penampilan luaran, saya ingin tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.